Okey, Assalamualaikum kelas. Jadi ini adalah untuk kelas online cikgu. Jadi tanpa buang masa, hari ini kita akan belajar sambungan daripada benda yang kita belajar minggu lepas. So cikgu harap video ni dapat membantu kamu lah. Dan jika kamu rasa kamu nak tengok banyak kali pun tak ada masalah. Sebab video ni memang cikgu khas sediakan untuk kamu. Jadi tanpa buang masa, kita akan mulakan apa yang kita nak belajar hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan belajar kaedah pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. So mikroorganisma ni, dia ada satu jenis mikroorganisma tu yang kita panggil sebagai patogen. Jadi apakah itu patogen? Patogen ni sebenarnya dia adalah mikroorganisma yang berbahaya kepada manusia. Dan dia kalau kena, biasalah patogen yang berbahaya ni dia akan memberikan kita sakit ataupun penyakit lah. Contohnya macam gambar rajah cikgu tunjuk dekat depan ni. Jadi untuk mengatasi masalah itu, kita ada satu teknik yang kita panggil sebagai teknik aseptik. So apakah itu teknik aseptik? Teknik aseptik ni adalah satu prosedur yang mana kita jalankan untuk menghalang jangkitan patogen ataupun kita nak buang patogen yang dah sedia ada. Okey? Dan kaedah ini sebenarnya dia lebih kepada kaedah pencegahan. Bermaksud kita nak halang patogen tu, kita nak hapuskan patogen tu, kita nak halang jangkitan dia sebelum patogen tu sampai kepada kita manusia. Okey, jadi dalam teknik aseptik ni, dia ada 5 teknik. Yang pertama adalah teknik pensterilan, kita ada pendidihan, kita ada penggunaan antiseptik, kita ada penggunaan disinfektan, dan akhir sekali penggunaan sinaran. So cikgu akan terangkan satu-satulah. Okey, untuk kaedah pensterilan ni bermaksud kita sebenarnya nak bunuh atau menyingkirkan mikroorganisma pada objek. Jadi dalam pensterilan ni dia ada banyak lagi kaedah di bawah dia, dan kita guna bergantung kepada jenis mikroorganisma apa yang kita nak singkirkan. Okey, kita ada satu contoh iaitu teknik autoclave. Yang satu lagi kita ada teknik penapis mikron. Cikgu pergi terus dululah kepada gambar rajah ni. So teknik kaedah pensterilan yang pertama, kita gunakan haba, iaitu kita panggil sebagai autoclave. So autoclave ni adalah mesin yang mana kita letak objek ataupun peralatan yang kita nak bunuh mikroorganisma, biasanya digunakan dekat hospital. Kemudian kita akan alirkan steam yang bertekanan tinggi. Jadi suhu steam tu terlalu tinggi, melebihi 120 darjah Celsius. Bermaksud patogen yang ada, mikroorganisma yang ada pada alat tu akan mati dibunuh. Okey, mati dibunuh. Termasuklah spora bakteria. So kaedah kedua adalah kita gunakan bahan kimia iaitu menggunakan sabun. Sebab macam kita tahu sabun ni dia akan memecahkan protein bakteria, protein mikroorganisma tu, maka dia akan membunuh mikroorganisma lah. Okey, kita guna sabun. Kemudian kita ada teknik sinaran, iaitu kita menggunakan cahaya atau ungu. Kita ada teknik tekanan tinggi, contohnya kita menggunakan periuk tekanan, dan ini adalah contoh penapis. Yang mana penapis ni dapat menapis mikroorganisma mikrosaiz. Jadi setengah mikroorganisma yang masuk melalui penapis ni dia tak boleh lalu. Okey. So kita pergi kepada teknik kaedah pendidihan. Tadi kita dah belajar pasal kaedah pensterilan. Okey, ini adalah kaedah pendidihan. So kaedah pendidihan ni kita gunakan haba. Sebab kita tahu bahawa mikroorganisma kebanyakannya mati pada suhu 60 darjah Celsius. Jadi kita rendamkan peralatan dalam air yang mendidih, iaitu air 100 darjah Celsius. Dan dia akan membunuh mikroorganisma yang ada pada objek yang kita letak di dalam air tersebut. Dan teknik ini adalah teknik yang paling mudah sebab kita tak perlukan alat-alat khas, kita hanya perlukan air dan juga sumber haba. Maka kita boleh gunakan kaedah ni untuk memastikan alatan kita tu tiada mikroorganisma. So dekat mana kita guna, biasanya dalam kes ibu mengandung pula, dalam kes nak bagi minum kepada baby. Kita biasanya akan ibu-ibu biasanya akan didihkan dulu air pada suhu 100 darjah Celsius dan dia rendamkan botol susu selama beberapa saat untuk pastikan mikroorganisma yang ada pada botol susu tu mati. Sebab bayi sangat sensitif kepada mikroorganisma tu. Dan teknik ni memang kamu boleh gunalah. Contoh lain, kalau kita masak makanan, kita nak simpan dalam botol. Kita nak simpan dalam botol tu dalam tempoh yang lama.
Jadi botol tu sebenarnya kalau ada mikroorganisma, kalau kita letak makanan dalam tu cepat rosak. Jadi dengan melendamkan botol tu di dalam air mendidih, maka botol tu dah tak ada mikroorganisma pada dalam dia. Jadi bila kita isi makanan, maka dia akan tahan lebih lama. Ini adalah penggunaan antiseptik. Jadi antiseptik ni adalah bahan kimia yang kita sapu pada kulit manusia. Tujuan dia adalah untuk mencegah jangkitan patogen. So contoh antiseptik kita ada Acrylamine, uh, povidone dan alkohol isopropyl. Okay, so setengah antiseptik ni macam Acrylamine dengan povidone, dia boleh membunuh mikroorganisma, dan setengah lagi antiseptik dia boleh menyekat dan menghalang pertumbuhan mikroorganisma. So alkohol isopropyl 70% pula dia dapat gunakan ejen antiseptik dan ejen persterilan. Bermaksud kita bukan saja dapat membunuh patogen yang ada pada permukaan kulit luar, dan kita boleh guna juga alkohol tu untuk membersihkan alat ataupun objek untuk memastikan patogen tu matilah pada permukaan. Ini contoh antiseptik yang kita guna, yang mana kita sapu pada permukaan kulit untuk membunuh mikroorganisma ataupun patogen yang ada pada luar kulit. Benda ni penting sebab bila kita mengalami luka, jadi mikroorganisma tu boleh masuk melalui bukaan yang ada pada kulit tu. Jadi dengan menyapu ubat antiseptik ni, maka kita dapat menghalangnya daripada masuk pada permukaan. Ini adalah contoh disinfektan yang kita boleh guna untuk membersihkan mikroorganisma, terutamanya patogen. Biasanya yang ada pada benda bukan hidup lah, macam contoh dekat kita punya baju, ataupun dalam tandas, ataupun dalam kolam. Jadi bahan-bahan ni sebenarnya boleh membantu kita. Dan dia tak sesuai digunakan untuk kulit ataupun pada luka, sebab bahan kimia tu membahaya pada kita. Cuma kalau kita letak pada permukaan, maka dia akan membunuh patogen-patogen yang ada. Okay, contohnya bahan peluntur ni kita boleh letak pada ni lah, pada baju-baju kita. Hydrogen peroksida ni kita boleh guna pada permukaan, dan cecair klorin ni biasanya kita campur dalam air. Biasanya dalam kolam renam, air paip kita pun dicampur dengan cecair klorin untuk membunuh mikroorganisma. Tapi klorin yang digunakan tu adalah peratusan sangat rendah, jadi bermaksud selamat untuk kita gunakan air tersebut. So seterusnya adalah kita menggunakan sinaran. Jadi sinaran apa yang kita gunakan adalah sinaran mengayon. So apakah maksud sinaran mengayon? Ini kamu belajar masa form 3 hari tu. So sinaran mengayon ni dia adalah cukup kuat untuk membunuh mikroorganisma, kerana dia boleh memecahkan struktur atom. So automatik dia boleh membunuh sel mikroorganisma lah. Okey, ini adalah contoh sinaran ultraviolet yang digunakan dalam bilik bedah untuk mencuci bilik bedah. Bermaksud mikroorganisma yang ada dalam bilik ni dibersihkan, sebab sinaran ni boleh membunuh mikroorganisma tersebut. So kaedah yang seterusnya dalam nak mencegah patogen ni, kita guna antibiotik. Jadi ini adalah contoh antibiotik yang dijumpai oleh Sir Alexander Fleming menggunakan fungi iaitu penicillium. Okey, jadi ceper penicillium ni bila kita letak dalam koloni mikroorganisma, apa yang berlaku adalah mikroorganisma yang berada di sekeliling ceper itu sebenarnya dia akan mati, dan dia menyebabkan ada kawasan yang jernih. Bermaksud kawasan tersebut tiada mikroorganisma yang boleh tumbuh. So dalam kes ni dia guna bakteria lah. Jadi daripada sinilah Sir Fleming dapat tahu bahawa penicillium ni dia menghasilkan penicillin yang boleh membunuh bakteria. So kita gunakan konsep tu, kita gunakan benda tu untuk menghasilkan ubat antibiotik. Yang mana ubat antibiotik ni kita makan, tujuan utama dia adalah untuk membunuh bakteria. Jadi kita nak merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Okey, cuma kena faham, macam contoh bila kita kena demam sesama, biasanya itu disebabkan oleh virus. Jadi tak perlulah setiap kali demam sesama kamu terus cari antibiotik. Sebab dia khas untuk bakteria saja.
Kenapa? Sebab kalau kita ambil antibiotik tidak mengikut saranan doktor, maksud kita main ambil saja, apa yang berlaku adalah bakteria ni dia akan belajar tau pasal antibiotik tu. Jadi lama kelamaan dia ada kerintangan, bermaksud dia akan ada daya tahan terhadap antibiotik. Jadi bila bakteria ini dah boleh lawan antibiotik, bermaksud di masa hadapan kita akan ada banyak bakteria yang mempunyai kerintangan. Jadi kita dah tak ada ubat untuk lawan benda tu. Jadi jangan sekali-kali ambil antibiotik kalau tidak perlu. Yang ini adalah kaedah rawatan penyakit-penyakit disebabkan oleh mikroorganisma. So kita ambil contoh pneumonia. Pneumonia itu adalah jangkitan paru-paru. Biasanya disebabkan oleh bakteria. Jadi kalau contoh kes macam ni, bila paru-paru dah ada jangkitan pneumonia, jadi yang ni kita boleh guna antibiotik untuk membunuh bakteria yang ada dalam salur pernafasan tu. Cuma perlu diingatkan bahawa ubat antibakteria tu perlu diambil sehingga dos habis, sebab kita nak pastikan semua bakteria yang ada dalam badan dah mati. Okey, contoh yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh fungi. Okey, jangkitan pada kulit. Jadi yang ini kita kena guna krim antifungal. Yang ini kita boleh sapu krim tu. Jadi bila fungi tu dah mati, maka kulit kita akan jadi macam normal balik lah. Contoh penyakit yang disebabkan oleh virus adalah kayap. Jadi yang ini kita kena gunakan krim antiviral. Sapu pada permukaan ataupun kita makan ubat antiviral, maka kita dapat membunuh virus tersebut. Jadi ini contohlah penyakit berjangkit yang mana boleh berjangkit sebab contohnya macam pneumonia ni, kalau pneumonia ni kalau dia batuk, maka bakteria tu boleh keluar daripada salur pernafasan dan menjangkiti orang lain lah. Okey, macam kayap ni kalau kita sentuh dekat kawasan yang ada simptom tu, maka jangkitan tu boleh berpindah kepada kita. So setiap jenis patogen tu kita kena pasti dan kita kena bagi rawatan yang sesuai. Jadi itu untuk bab kali ini, untuk topik kali ini. Jadi kod kehadiran kali ini adalah tamat. Okey, cikgu lupa masukkan kod kehadiran. Jadi kamu tulis saja tamat dalam slide dalam borang kehadiran cikgu. So lepas daripada video ni terus isi borang kehadiran dan jangan lupa untuk buat soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.